Hai, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru besar dan pengetua di seluruh Malaysia. Saya Cikgu Chong Kiping sedang mengadakan FB Live untuk perkongsian ilmu atau kemahiran keibubapaan kepada semua ibu bapa dan cikgu-cikgu di semua sekolah di seluruh Malaysia yang telah memiliki buku-buku penulisan saya, iaitu buku yang pertama, Mendidik Anak Tanpa Rotan, buku yang kedua, Enneagrams dan Gejala Berpasukan yang mengkaji personaliti manusia. Okay? Buku yang ketiga, Enneagrams and Personality. Ini adalah dalam version bahasa Inggeris. Okay? Buku yang keempat adalah Teknik Belajar dan Rahsia Skor A. Keempat-empat buku ni adalah buku penulisan saya. Jadi saya berterima kasih kepada semua ibu bapa atau guru besar dan pengetua yang telah menyokong buku saya dan memiliki buku saya. Okay? Sesiapa yang berminat boleh type nama saya Chong Kiping di Facebook, okay? Untuk menyertai semua sesi perkongsian ilmu saya yang percuma ini mulai semalam, iaitu 24 Jun tahun 2021. Sekiranya anda mengalami sebarang kemuskiran berkenaan masalah didikan dan asuhan anak, sila WhatsApp saya. Nombor WhatsApp saya ialah 013-961-6363. Saya akan cuba menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh semua ibu bapa dan juga cikgu. Okey, sekarang saya nampak ada kawan saya Rose Gaya sudah menyertai FB Live ini. Wenny Yanci juga menyertai Facebook Live ini. Okey. Apple Chi juga baru masuk ke FB Live ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana meluangkan masa keemasan untuk sama-sama kita berkongsian ilmu keibubapaan, iaitu parenting. Okay? Semalam kita sudah bersembang sandai dan membicarakan langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, iaitu macam mana kita mendidik anak kita tanpa menggunakan lautan. Okay? Jadi petang ni kita akan bersambung, okay? Membicarakan langkah yang keempat, langkah yang kelima dan langkah yang keenam. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita tanpa menggunakan lautan. Okay? Jadi mendidik anak tanpa lautan merupakan pendidikan penyayang yang telah saya sebagai seorang guru besar aplikasikan selama 20 tahun, iaitu sejak tahun 1997. Ibu bapa merupakan cikgu yang pertama, ibu bapa merupakan guru yang pertama dan pengasuh yang pertama dalam didikan anak-anak kita. Okey. Okey, saya nampak kawan yang baru, James Lam juga menyertai Facebook Live ini, dan juga Suasang To, okay, juga menyertai Facebook Live ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama kita perkongsian ilmu, okay? Ilmu parenting, iaitu ilmu psikologi, untuk tujuannya untuk memperbaiki atau menambah ilmu parenting supaya kita boleh didik anak kita dengan cara yang positif, dengan tidak
gunakan cara keganasan atau mendera atau merotan ke atau memarahi anak-anak atau cucu-cucu kita. Okey. Okey, semasa FB Live ini bermula, sila sharekan ke FB Live, sila sharekan FB Live ini atau tag 3 orang kawan. Anda akan layak dapat voucher buku yang bernilai RM10 ringgit. Okay? Sesiapa yang berminat memiliki buku saya, bolehlah WhatsApp saya. Okay? Saya setakat ni saya telah tulis tiga buah buku dalam version bahasa Melayu dan satu version dalam bahasa Inggeris. Okay? Jadi sesiapa-siapa yang berminat itu sila WhatsApp saya 013-961-6363. Okay? Saya minta jasa baik semua kawan-kawan yang menyertai FB Live ini, tolong sharekan atau tag 3 orang kawan, sama-sama bagi peluang atau kesempatan kepada kawan-kawan kita untuk membantu mereka supaya bila mereka mendidik anak dia tanpa gunakan rotan, okay? Supaya dia boleh mengasuh mendidik anak dia dengan cara yang positif dan sihat. Okey, sekarang kawan kita Lee KR juga masuk ke menyertai FB Live ini. Jadi sama-sama kita berkongsian ilmu. Sekiranya ibu bapa atau kawan-kawan yang menyertai FB Live ini, jika kamu ada apa-apa pertanyaan, boleh tuliskan dalam komen atau chat di bawah ni, supaya perkongsian ilmu saya ni berlaku dalam suasana dua hala. Okey, bukan saja saya seorang yang cakap. Okey, saya juga boleh membantu sesiapa ibu bapa atau cikgu yang menghadapi masalah dalam mendidik anak murid ke atau anak cucu kita. Okey, mendidik anak tanpa rotan ni adalah merupakan pendidikan penyayang yang saya sebagai seorang guru besar telah aplikasikan selama 20 tahun. Sangat efektif. Jadi saya jadi guru besar selama 30 tahun. Sejak tahun 85. Dalam masa 10 tahun yang pertama tu, saya memang gunakan rotan untuk rotan atau menghukum atau tenta anak-anak murid saya yang melanggar peraturan sekolah. Tetapi selepas saya menuntut ilmu ke universiti yang pertama UPM, 3 tahun setengah saya menuntut di UPM, bimbingan dan kaunseling. Lepas tu sejak masa itu tahun 97, saya tak benar lagi gunakan rotan untuk menghukum anak-anak murid saya. Itulah betapa bagusnya kalau kita sebagai seorang cikgu ke, seorang guru besar ke, seorang guru penolong kanan ke, atau seorang ibu bapa, kita kena mendalami ilmu kemahiran keibu-bapaan, parenting kita, supaya kita boleh didik anak kita dengan cara yang positif dan berkesan, supaya anak kita membesar dengan sihat, sihat dari segi fizikal dan mental. Itulah tujuannya saya tuliskan buku ni, mendidik anak tanpa rotan. Sebab selama tu memang saya gunakan rotan anak murid saya. Lepas itu pada saya rasa sangat kecewa kerana saya sebagai seorang guru besar, kalau tugas saya hanya merotan budak yang melanggar peraturan sekolah tu, pada saya tak baguslah.
kita saya sebagai seorang guru besar atau seorang cikgu, saya kena mendalami ilmu psikologi kanak-kanak, okay? Atau ilmu keibubapaan atau ilmu parenting, okay? Supaya kita boleh jadi seorang guru besar yang stable dari segi emosi, dan juga kita boleh memimpin semua cikgu-cikgu dalam sekolah kita supaya buangkan semua rotan, okay? Kita gunakan psikologi atau psikologi pendidikan, okay? Yang gunakan psikologi kanak-kanak supaya kita boleh mengubah sikap budak yang nakal tu jadi yang positif, okay? Pada saya, budak-budak yang nakal di sekolah yang buat nakal kan, bergaduh ke, atau tumbuk kawan lain ke, atau kacau cikgu masa cikgu sampaikan PMP kan, pengajaran kan. Jadi pada saya, budak-budak ni kadang-kadang disilap fahamkan oleh cikgu, sebab dia bukan sengaja nak kacau cikgu semasa dalam kelas kan. Sebab dia kacau cikgu, dia mesti ada satu sebab, okay? Jadi kita sebagai seorang cikgu yang berilmu dari segi IQ dan EQ, kita mesti faham budak yang buat nakal, budak yang melanggar peraturan sekolah tu, dia ada masalah peribadi, okay? Masalah peribadi ni timbul dari rumah, okay? Biasanya budak yang buat kacau di sekolah kan, dia bukan suka nak kacau, okay? Dia buat kacau sebab dia nak lepaskan geram dia semasa di rumah. Sebab di rumah dia ditera, rotan, okay? Oleh ibu bapa dia atau orang dewasa lain lah, okay? Jadi bila sampai ke sekolah ke tadika ke, dia nak lepaskan geram dia. Jadi dia, satu caranya dia tumbuk kawan lain, okay? Supaya dia boleh tenangkan perasaan dia atau buangkan stres dia, okay? Jadi kita sebagai seorang cikgu, kita seorang ibu bapa, kita mesti mau mendalami, kena belajar ilmu psikologi kanak-kanak, ilmu psikologi parenting atau keibubapaan, supaya kita layak jadi seorang cikgu atau seorang ibu bapa yang berkualiti, okay? Bukan lepaskan geram pada anak kita, bukan lepaskan geram pada anak-anak muda kita. Itu tak bagus, ya. Itu bukan tugas utama kita. Tugas utama kita selain dari sampaikan PMP, pengajaran kan, kita mesti ubahkan atau mendidik anak-anak muda kita, okay? Supaya lagi positif, atau anak muda kita menjadi cemerlang, okay? Jadi ibu bapa merupakan guru yang pertama, dan rumah merupakan sekolah yang pertama. Itu kita sebagai ibu bapa ke, sebagai guru ke, kita mesti mau tahu, okay? Anak-anak kita nakal, dia buat sesuatu yang melanggar peraturan sekolah ke, atau melanggar peraturan rumah ke, sebab dia nak menarik perhatian tadi ibu bapa atau tarik perhatian tadi cikgu, okay? Kalau seorang cikgu atau seorang ibu bapa yang tak ada ilmu keibubapaan atau tak ada kemahiran keibubapaan ni atau parenting ni, dia ngapa tak tu sengaja nak kacau. Jadi dia pun pakai rotan menghukum budak-budak atau anak-anak kita. Itu tak adil pada anak-anak muda kita atau anak-anak kita, okay? Setuju ke kamu? Kalau setuju, tolong bagi sikit komen, tulis setuju, okay? Kalau tak setuju, tulis tak setuju, tak apa, okay? Okay. Selamat datang lagi kawan-kawan yang lain di KA Wonderland, okay? Lepas tu GI Tan Ping Fai, okay? Sila tag 3 orang kawan-kawan kamu, okay? Supaya dia orang boleh join
FB live saya supaya dia orang boleh, you punya kawan boleh jadi seorang ibu bapa yang berkualiti. Sebab pada saya masa saya jadi guru besar kan, ramai ibu bapa kata, aduh saya punya anak sangat nakal kan, sangat nakal, dapat kacau saja kan. Saya hantam dia, pukul dia, rotan dia, dia pun tak pernah nak upah. Okay? Jadi pada saya, bila saya dengar cakap ibu apa kepada saya, pada saya sebab saya sudah ada ilmu parenting kan, ada ilmu psikologi kanak-kanak kan. Bila saya dengar percakapan atau tuduhan atau pernyataan ibu bapa ni, sangat ibu bapa ni dia kosong psikologi, zero psikologi, dia langsung tak tahu sebab cara didikan dia yang salah ni lah yang menyebabkan anak dia mendahaga, dia tak ikut cakap mak. Jadi pada saya seorang yang profesional dalam ilmu parenting atau psikologi, okay? Sekarang tingkah laku negatif yang atau salah laku budak kita, anak-anak kita ke anak muda kita ke, itu bukan sengaja dia nak berkacau. Sebab dia berkacau, dia tak ikut cakap ibu bapa, sebab kita yang gunakan keganasan atau kita gunakan pendidikan yang negatif pada dia tak tahan, jadi dia pun boycott lah, dia pun memberontak. Okay? Jadi saya harap kita sebagai ibu bapa yang cemerlang, okay, sebagai seorang cikgu yang cemerlang dan terbilang ni, selain daripada mendalami ilmu kita dalam macam mana kita nak ajar budak skor A, di samping itu yang lagi penting kita kena didik atau asuh anak-anak muda kita atau anak-anak kita dengan kecerdasan emosi. Okay? Macam mana dia nak kawal emosi dia. Okay? Sebab kalau kita nak didik anak kita supaya tidak selalu marah-marah ke atau bertumbuk atau bergaduh ke, yang pertama, ibu tanpa ibu bapa mesti sayang menyayangi. Okay? Pada saya, ikut pengalaman saya, budak-budak yang buat nakal di sekolah ni atau buat nakal di rumah, sebab didikan ibu bapa yang negatif. Okay? Dan negatif ni artinya mungkin salah satu sebab ialah ibu dan bapa ni selalu gaduh-gaduh, okay? Selalu ada perselesaan faham. Lepas tu mak pukul papa, papa pukul mak kan. Jadi anak nampak apa perlakuan ibu dan bapa ni, dia rasa sangat-sangat sakit hati. Jadi dia pun buat sesuatu untuk menarik perhatian ibu bapa. Okay? Jadi jangan salahkan, okay, anak kita nakal. Okay? Anak ni nakal, kita boleh inverted comma, okay, dalam kurungan. Kenakalan anak ni disebabkan oleh cara didikan ibu bapa yang negatif. Okay? Jadi saya harap semua ibu bapa atau semua cikgu di sekolah kena ada kesedaran ni, bahawa budak kita, anak muda kita, dia bukan sengaja nak buat kacau, nak buat jahat. Okay? Dia nak buat jahat hanya dia nak lepaskan geram dia. Mengapa dia nak lepaskan geram dia atau tekanan dia, stres dia? Sebab mungkin didikan di rumah tu terlalu keras, terlalu strict kan. Jadi atau selalu dela rotan budak kan. Jadi dia datang sekolah dia berkacau lah, okay? Atau di rumah dia nak hantam atau pukul, tumbuk dia punya adik-beradik lah, adik yang kecil ke kan. Jadi kita sebagai seorang pendidik, okay, kita kena
mendalami ilmu psikologi kita dulu. Sebelum kita boleh mendidik anak kita dengan lebih stable emosi dia. Okey. Jadi FB Live ini tidak berhasrat untuk mendedahkan kesilapan mana-mana pihak ibu bapa atau cikgu. Okey, saya ulang sekali. Saya buat FB Live ini, tujuan saya buat FB Live ini tidak berhasrat untuk mendedahkan kesilapan mana-mana pihak ibu bapa atau cikgu di sekolah. Okey, sebaliknya tujuan saya buat FB Live ni ialah untuk berkongsian berkongsian ilmu dan menambah baik ilmu kemahiran keibu-bapaan atau parenting kepada semua ibu bapa dan para pendidik di seluruh Malaysia. Okey, sebab saya telah berkhidmat sebagai seorang guru besar selama 30 tahun. Saya persada awal 5 tahun awal pada tahun 2015. Tujuan saya persada awal ialah saya nak pergi ke seluruh Malaysia, di seluruh Malaysia, untuk menyampaikan pendekatan atau kaedah pendidikan penyayang ni kepada semua cikgu-cikgu dan juga kepada semua ibu bapa di seluruh Malaysia. Jadi negeri yang pertama saya langkah ke sana ialah Pulau Pinang, pada tahun 2015. Lepas tu tali Pulau Pinang Utara, Kedah, Perak, Melaka, Seremban, Johor Bahru, KL, Selangor, Kelantan, Terengganu. Untuk semenanjung Malaysia saya telah dalam masa tegak 6 tahun ni saya sudah habis jalan ke kebanyakan sekolah yang beradiran SCKC, aliran sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah kebangsaan, sekolah menengah juga. Saya pergi untuk promosikan, supaya cikgu-cikgu kita boleh melengkapi ilmu keibu-bapaan ni. Kita sebagai seorang cikgu, kita mesti ada ilmu keibu-bapaan ni dulu. Bisa ada ilmu psikologi ni. Mengapa? Sebab kalau seorang doktor, kalau dia silap menubati seorang pesakit, satu orang saja mati. Tetapi sebagai seorang cikgu, dia punya kelas ada 30 budak, ada 40, kalau di bandar kan, mungkin ada 50 budak kan. Kalau cara you mendidik anak gunakan kekerasan, gunakan rotan ke, gunakan didikan yang negatif ni, dia hancurkan semua budak naluri atau dari segi mental budak-budak kita. Sebagai seorang cikgu yang profesional, dia bukan saja untuk pandai mengajar dalam kelas saja. Yang pada saya lagi penting, selain tadi pandai mengajar dalam PMP di dalam kelas, cikgu tu kena faham psikologi budak-budak itu. Kena jaga emosi budak-budak lain. Kalau seorang cikgu yang cemerlang, contohnya yang pagar cemerlang ke, dia dapat anugerah ke, cemerlang dari Kementerian Pelajaran, pada saya kalau dia tak tahu psikologi kanak-kanak ni, dia bukan seorang guru pakar. Seorang guru pakar atau seorang guru cemerlang, dia mesti tahu cara mengajar yang baik, dan juga dia kena tahu psikologi kanak-kanak supaya anak-anak yang belajar dalam kelas ni suka pada cikgu tu. Ikut pengalaman saya, ramai cikgu, ramai ibu bapa dia silap faham bahawa dia kata, oh cikgu tu, cikgu disiplin tu di sekolah tu sangat bagus, dia selalu rotan budak anak-anak murid dia. Semua anak murid dia ikut kata dia. Tapi pada saya,
Itu bukan seorang cikgu yang bagus, bukan seorang cikgu yang berkualiti. Seorang cikgu yang berkualiti dialah seorang cikgu yang cemerlang dalam penyampaian pelajaran kepada anak-anak murid. Okey. Pada saya yang unsur faktor yang lagi penting ialah cikgu itu dia boleh jaga emosi pada semua anak-anak murid ni, dia dalam kelas itu. Okay? Kalau budak itu buat nakal atau ada salah laku, cikgu ni bersabar, patient. Lepas tu dia gunakan ilmu parenting, gunakan ilmu keibu bapaan tu untuk membantu budak yang buat nakal tu. Bukan nak dela dia, bukan nak hukum dia, bukan nak rotan dia. Cikgu-cikgu yang selalu rotan budak di dalam kelas tu, dia hanya lepaskan geram dia saja. Dia lepaskan geram dia sebab dia tak ada ilmu psikologi atau parenting. Ada ilmu psikologi kanak-kanak ke ibu bapaan ke, dia tak ada. Dia tak tahu budak yang buat nakal di sekolah tu atau di tadika tu, dia berpunca dari rumah. Okay? Rumah tu ada siapa? Rumah tu ada dua orang yang terpenting. Ibu atau bapa. Kalau ibu dan bapa ada kemahiran parenting ni, ada ilmu psikologi ni, anak dia mesti jadi budak-budak yang baik. Dia takkan pergi ke sekolah ke tadika ke, dia hantam tumbuk kawan-kawan lain. Setuju ke? Kalau setuju, sila type setuju supaya kita ada respon. Pada saya adakan FB Live ni untuk sama-sama pada saya nak bagi tahu semua cikgu dan juga ibu bapa. Budak kita sejak lahir kan, kita sangat sayang pada dia. Kita kata, boy ni, girl ni sangat comel. Mengapa bila dia semakin membesar, you semakin benci pada anak kamu? Sebab you tak tahu psikologi kanak-kanak. Sebab itu yang pertama. Yang kedua, dia gunakan cara yang lama, cara yang authoritarian, cara lama, cara kuno, cara lama lah. Cara lama ni artinya you pakai you punya bapak punya cara untuk didik anak kamu. Lepas tu you punya bapak gunakan datuk nenek punya cara. Jadi pada abad ke-21 ni, araf baru ni, kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu bapa yang berkualiti, seorang ibu bapa yang cemerlang, seorang ibu bapa yang positif, kita kena banyak baca buku. Kita kena banyak dengar ceramah ke ibu bapaan, parenting, supaya naikkan semangat kita. Semangat ni adalah ilmu. Supaya bila kita ada ilmu ni, kita boleh mengajar, mendidik anak kita dengan cara yang positif. Itulah rahsianya. Jadi saya harap sesiapa yang baru masuk, Thomas Gu, sila tag 3 kawan-kawan, supaya dia punya kawan pun dapat input yang bagus lah, atau sharekan saya punya FB Live ni. Sebab you share pada kawan ke, you tag 3 kawan ke, dia buat sesuatu kebajikan, sesuatu yang baik pada you punya kawan. Khasnya bila you tahu you punya kawan selalu gunakan rotan untuk merotan anak-anak dia, atau selalu duduk ke, anak dia nakal ke, anak dia tak disiplin ke, you kena tag dia, suruh dia orang datang sini dengar saya punya FB Live. Kalau tidak, dia ingat semua kesalahan itu adalah anak dia. Pada saya, anak kita tidak dilahirkan menjadi orang jahat. Tidak.
anak kita dilahirkan, dia macam satu kain putih. Okay? Kain putih yang sangat suci, sangat murni. Mengapa bila dia semakin membesar, dia memberontak, okay? Dia adakan pergaduhan, berselesai faham dengan adik-beradik dia, sebab ibu bapa atau taduk nenek yang didik asuh dia tu tak ada ilmu keibu bapaan. Dia salah mendidik anak dia dengan cara yang negatif. Okay? Cara yang negatif inilah yang menyebabkan, mengakibatkan budak-budak kita menjadi jahat, nakal, memberontak. Dia memberontak ni sebab dia tak tahan dengan didikan negatif atau keganasan yang berlaku pada diri dia. Okay? Keganasan ni bukan saja dari segi fizikal, you pakai rotan saja. Okay? Kesihatan ni dia keganasan ni juga dari segi mulut, okay? Percakapan kita. Lalu kita cakap yang negatif, okay? Kita naikkan suara kita, kita marah pada anak kita. Jadi kalau kita selalu gunakan percakapan atau ungkapan pernyataan yang negatif tu, yang marah-marah tu, anak kita sudah belajar, ya, dia pun marah pada adik-beradik dia. Jadi pergaduhan kan berlaku. Mengapa anak-anak kita boleh bergaduh, tak boleh hidup dengan harmoni? Sebab dalam rumah tangga tu, ibu dengan bapa selalu gaduh. Setuju ke? Kalau setuju, sila tulis komen, setuju, okay? Supaya saya boleh nampak, okay? Ada dua hala, okay? Komunikasi dua hala, supaya saya boleh keluarkan saya idea dengan lebih banyak lagi. You akan dapat banyak manfaat, okay? Kalau you hanya dengar saya cakap aja, you tak boleh melangsangkan saya, you tak boleh mengorek, okay? Saya punya ilmu tu untuk berkongsi dengan kamu, okay? Kalau you ada dua hala komunikasikan, saya akan cakap dengan lagi bagus, bagi lagi banyak input pada kamu, okay? Itulah, okay? Saya sebagai seorang guru besar, tu saya sanggup bersalah awal 5 tahun, okay? Iaitu 2015. Saya bersalah sebab saya ada satu visi, saya nak pergi ke seluruh Malaysia, nak bagi tahu semua ibu bapa dan juga semua cikgu-cikgu di sekolah supaya menggunakan pendidikan penyayang ni, okay? Mendidik anak tanpa gunakan rotan, okay? Saya sudah percaya. Saya telah laksanakan selama 20 tahun. Jadilah itulah sebabnya saya nak share dengan semua cikgu dan ibu bapa di seluruh Malaysia. Okay? Okay, semalam kita sudah bicarakan atau kongsikan langkah yang pertama, iaitu bila budak, anak murid kita ke atau anak-anak adik-beradik di rumah kita ke, bila dia bergaduh, ada pertengkaran berlaku, kita sebagai ibu bapa yang penting kita kena tenangkan perasaan diri dulu, okay? Kalau saya seorang cikgu, saya kena tenangkan perasaan saya dulu, okay? Kalau saya seorang ibu bapa, saya kena tenangkan perasaan saya dulu. You jangan nampak budak masa gaduh ke, nangis esak-esak ke, you pun naik, geram kan, you terus hantam dia. Itu bukan ibu bapa yang berkualiti, ya? Itu ibu bapa yang zero psikologi. You berlaku sesuatu yang tak guna tak baik pada anak-anak kamu, ya? You hanya tunjukkan kegeraman kamu. You marah-marah, you ingat itulah caranya mendidik anak. Itu bukan. Itu adalah cara kasar. Orang kasar yang lakukan perkara macam itulah. Jadi bila kita nampak adik-beradik ni gaduh kan, kita sebagai ibu bapa ke atau seorang cikgu ke, yang penting kita kena tenangkan perasaan kita dulu, okey, baru kita kemudian
langkah seterusnya, kita kena tenangkan perasaan budak yang masih dalam tangkisan, menangis TSS1. Okay? Kita tenangkan dia dulu, perasaan atau emosi dia dulu, baru kita membimbing dia. Baru kita guide dia. Ya, supaya dia boleh tahu apakah kesilapan, apakah salah laku yang telah dia lakukan. Tak guna kita terus lotan dia. Kalau dia terus lotan dia rasa sakit, dia benci pada cikgu, dia benci pada ibu bapa, sebab cikgu dan ibu bapa menggunakan kekerasan, hukuman yang tak hormat dari segi mental budak kita. Jadi itulah langkah yang pertama. Semua semalam saya sudah tunjukkan dalam buku saya. Okay? Jadi kita kena tenangkan perasaan diri dulu, lepas tu tenangkan perasaan anak kita, lepas tu kita guide, membimbing anak kita membuat refleksi apakah kesilapan yang telah dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena guide anak kita, membimbing anak kita bagaimana kamu boleh memperbaiki kesalahan kamu. Okay? Itulah atas prinsip. Okay? Ibu bapa mesti bertenang dan membimbing anak membuat refleksi. Bukan pakai lotan. You lotan aja itu cara Maggi mee. Okay? Contohnya bila perut kita lapar kan, kita nak cepat-cepat makan kan, kita pakai Maggi mee lah. Maggi mee, you tak sampai 2 minit you boleh makan Maggi mee. Tapi Maggi mee itu ada berkhasiat ke atau tidak? Itu baik untuk badan kita ke atau tidak? Itu tak baik. Okay? Seorang ibu bapa yang ada kemahiran parenting, ibu bapaan tu, dia macam kita masak juga. Dia makan sarapan pagi ke, makan petang ke, makan malam ke. Seorang ibu yang ada yang berkualiti, dia masak, contohnya masak kari ayam. Kalau masak kari ayam kena berapa jam? You nak buat itu pandang kan, you sediakan tu daging ayam semua kan, banyak masa buang. Okay? Lebih kurang saya ingat setengah jam, 1,5 jam ke atau 2 jam baru you boleh sediakan satu sarapan atau makan malam yang penuh khasiat yang bagus, bukan makan Maggi. Okay? Jadi pada saya, itulah saya bagi contoh. Okay? Kalau sebagai seorang cikgu, kalau sebagai seorang ibu bapa, you pakai rotan saja, itu cara masak Maggi mee. Okay? Tak baik untuk budak, tak baik untuk kita. Okay? Kalau kita seorang cikgu yang profesional, seorang ibu bapa yang profesional, kita kena ada kesabaran. Okay? Patient. Okay? Sediakan semua resipi makanan-makanan untuk makan petang ni atau makan malam ni kan. Lepas 2 jam baru kita habis hidangkan. Okay? Itulah caranya kita mendidik anak. Okay? Supaya anak kita boleh hidup dengan sihat. Okay? Kalau kita mendidik anak dengan cara Maggi, itu you menjanamkan kesihatan anak kamu dan juga kesihatan diri ibu bapa. Kan? Jadi itulah, sebagai ibu bapa yang berkualiti, sebagai cikgu yang berkualiti, you kena ada banyak ilmu keibubapaan. You kena ada banyak ilmu psikologi kanak-kanak dalam otak. Okay? Baru you boleh mendidik, menasuh generasi muda kita dengan cemerlang dan terbilang. Setuju ke atau tidak? Kalau setuju, tolong type setuju. Okay? Selamat datang Tiffany Techuwei, Brian Chun Le. Selamat datang. Kita sama-sama kongsi pengalaman. Kalau sesiapa ada pertanyaan, boleh tulis dalam komen supaya kita ada
luar ada komunikasi. Okey, itulah saya ulang sekali. Langkah yang pertama lah ibu bapa mesti tenang dulu, lepas tu tenangkan perasaan anak-anak kita, lepas tu kita bimbing dia, buat refleksi, apakah kesilapan dia. Lepas dia buat kesilapan, tahu kesilapan dia kan, kita tanya dia soalan yang kedua, macam mana adik nak memperbaiki salah laku kamu. Suruh dia tulis, tulis dalam satu kertas kosong, dia pakai pensel dia. Itu cara senang aja. Tak payah pukul kan. Kita yang penting budak, mengapa budak ni buat salah? Sebab dia budak. Budak ini dia belajar dari kesilapan. Kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu bapa, takkan kita tak faham, kita terus pakai lautan. Itu pada saya tak adil, tak bagus untuk cara didikan ni, tak bagus untuk anak-anak kita. Okay, ada kawan lain, Mei Feng Chang, Lim Annie, selamat datang. Okey, sekarang saya sampai langkah yang kedua. Saya buat ulang kaji sajalah. Sebab isi kandungan yang terpenting tu ialah langkah 4, 5, 6. Okay? Sekarang saya hanya buat division saja, supaya kita ada idea kan. Okay, langkah yang kedua, kita jalankan tentaan secara ringan. Okey, sesiapa yang ada masa tolong tulis langkah yang kedua, dentaan secara ringan. Kita suruh buat. Lepas anak kita atau anak murid kita sudah mengaku salah kan, kita suruh dia pegang telinga, bercangkum sekali sudah cukup. Mengapa? Sebab kita nak ingatkan dia sudah buat salah. Bila dia tarik telinga, bercangkum ni, dia rasa tak berapa selesa. Perasaan ni lah kita nak semaikan pada anak kita, supaya bila dia buat salah aja, dia kena bertanggungjawab. Itulah prinsipnya langkah yang kedua. Supaya memupuk sikap bertanggungjawab. Jadi pada saya langkah-langkah ni sangat penting. Untuk langkah yang kedua ni, tendaan secara ringan ni, pada saya untuk budak lelaki tak ada masalah. Sebab ketabahan hati orang lelaki ni dia tinggi sikit. Tetapi untuk anak perempuan kita kecualikan langkah yang kedua ni. Bila dia sudah mengaku salah, okey, sudah cukup. Yang langkah yang kedua ni, tendaan secara ringan ni, hanya untuk budak-budak yang berulang-ulang kali melakukan kesilapan. Bertumbuk, bergaduh, baru kita gunakan langkah yang kedua ni. Kalau anak kita hanya kali pertama, kita boleh escape, kecualikan langkah yang kedua ni. Okey, langkah yang ketiga, bila anak kita atau anak murid kita sudah buat salah kan, dia sudah mengaku, kita sudah bagi tendaan secara ringan. Anak-anak kita bila dia buat salah, kalau cikgu ke atau ibu apa ke langsung tak perasan ke, tak bagi tendaan ke, itu bukan didikan yang saintifik. Itulah dalam langkah ke-6 dalam langkah ni, saya gunakan langkah yang kedua, supaya budak kita ditenda secara ringan, tidak sakitkan hati dia. Lagipun sebelum tenda, ibu bapa kena buat latihan. Latihan biasalah. Dia boleh bagi tahu anak kamu, adik,
Kalau lain kali saya nampak you buat salah kan, saya akan jalankan, mak akan jalankan satu tendaan, iaitu saya sekarang you ikut mak, kita pegang telinga ni, kita bercangkung sekali. Artinya kamu sudah buat salah. Supaya anak kita dapat kesedaran, dia sudah bersalah, dia kena bertanggungjawab atas kesalahan itu. Ini sangat penting pada saya. Kalau anak kita sudah buat salah, kita biarkan saja, itu adalah didikan yang negatif. Itu salah. Langkah yang ketiga, kita suruh abang, contohnya abang tumpuk adik dia kan, dia suruh abang ni yang bersalah ni minta maaf tadi adiknya. Jadi kita kena guide dia lah, kita kena bimbing dia. Kita bimbing dia, kata minta maaf, adik, minta maafkan saya yang bersalah memukul kamu. Lepas tu kita suruh dia berdiri, abang dengan adik kan berdiri, lepas tu dia bersepandangan mata. Mengapa kita nak dia bersepandangan mata? Sebab kita sebagai seorang cikgu ke, seorang ibu apa ke, kita nak tahu sama ada abang ni, dia yang telah lakukan kesalahan tu, dia boleh menunjukkan keikhlasan, kejujuran dia memohon maaf tadi adiknya atau tidak. Sebab kalau ikut pengalaman kita, kadang-kadang abang ni walaupun dia sudah silap, dia buat salah kan, dia tak nak pandang muka adik dia. Dia tak nak mengaku salah pada adik dia. Jadi kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu apa yang ada kemahiran keibu bapaan, jadi kita kena bersabar, bercakap dengan lemah lembut, kita bimbing, guide abang yang bersalah ni meminta maaf tadi adiknya. Setuju ada dia? Inilah cara-caranya saya praktikkan di sekolah. Saya tunjukkan pada CPK saya tunjukkan pada semua cikgu macam mana kita gunakan pendekatan mendidik anak tanpa rotan ni. Anda setuju ke atau tidak? Kalau you ada apa-apa pertanyaan, sila tulis dalam komen. Supaya sama-sama kita menambah baik kita punya ilmu keibu bapaan. Okey, sekarang kita sampai ke langkah yang keempat, iaitu isi penting yang petang ni kita nak jalankan. Langkah yang keempat, kita membimbing yang dipukul tu memaafkan yang memukul dia. Artinya kita membimbing adik yang dipukul oleh abang tu, maafkan abang dia. Atau kalau dua lakan sedarjah kan, kita suruh kedua-dua lakan sedarjah tu berdiri bersemuka berhadapan, ada bersalam-salaman. Lepas tu kita guide, kita bimbing adik, bimbing dia bercakap dengan abang dia, abang, saya maafkan kamu. Gunakan cara ni. Lepas tu kita nak lihat adakah yang adik ini dia jujur atau tidak memaafkan abang dia. Sebab kadang-kadang adik ini dia langsung tak mau tengok muka abang dia sebab dia rasa sangat marah. Jadi kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu bapa, kita kena bertenang dulu. Lepas tu kita kena tenangkan perasaan adik ini. Contohnya, kalau dia tak nak cakap juga, saya maaf abang, saya maafkan kamu. Kalau dia tak nak juga meminta maaf tadi abang dia, kita guide dia. Dengan cara yang lemah lembut, dia sebut, abang,
saya maafkan kamu. Okay? Lepas tu kita kena tengok pandangan muka antara dua adik-beradik ini. Pandangan muka ni kita sebagai cikgu atau sebagai ibu bapa, kita orang pihak yang ketiga kan, kita tengok, observe sama ada adik ini dia memang secara ikhlas dan jujurnya telah memaafkan abangnya. Okay? Kalau dua orang kita tengok pandangan mata mereka, dua pun senyum ke atau tak rasa marah-marah ke, dia boleh bersepandangan mata selama 30 saat ke atau 60 saat, 1 minit. Itulah menunjukkan adik ini telah memaafkan abang dia. Okay? Langkah ni sangat-sangat utama, sangat-sangat penting. Okay? Saya seorang kaunselor bertafta yang berlesen. Ramai suami isteri nak cerai, nak jumpa saya bagi counseling psikologi kan. Saya nampak bila isteri ke atau suami ke datang jumpa dengan saya, bila dia cakap apa dia terus tuduh suami dia atau tuduh isteri dia apakah kesilapan dia orang. Dia langsung tak impas kembali, dia buat refleksi apakah kesilapan dia menyebabkan suami isteri ni nak bercerai kan. Jadi kita sebagai seorang cikgu, kita sebagai seorang ibu bapa yang muda ni, kita kena implikasikan langkah keempat ni pada anak-anak kita. Kalau kita sudah latih anak-anak kita sejak dari kecil, contohnya umur setahun lebih ke atau 2 tahun kan, dia boleh maafkan abang dia. Saya ingat memang bahagia dan harmoni keluarga kita. Okay? Lagipun dia akan ada impact pada hari dewasa dia bila dia sudah kahwin kan. Bila suami isteri tiap-tiap hari berjumpa, sudah 20 tahun 30 tahun berjumpa kan, kadang-kadang dia orang mesti ada perselisihan faham. Mengapa? Sebab manusia adalah personality setiap manusia tu berlainan. Personality suami dengan personality isteri tak sama. Itulah ada perlainan, perbezaan pendapat kan. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa, kita kena didik, asuh kita punya adik ini maafkan abang dia walau abang dia buat silap. Okay? Jadi bila dia orang dewasa sudah kahwin, jadi dia boleh hidup dengan harmoni. Dia boleh bermaaf-maafan. Okay? Dia boleh maafkan orang yang menyakiti hati dia. Tetapi hanya setakat dia ada limit dia, ada had dia. Kalau suami orang yang ganas, lalu dera, lakukan kekanasan, pukul, hantam isteri jangan maafkan orang macam tu. Itu orang kira, okay? Orang yang keganasan, okay? Lebih baik you bercerai dengan dia, okay? Sebab dia tak ada balik aja, okay? Dia minum arak lepas tu dia tumbuk awak, okay? Hingga berdarah ke, itulah you tak boleh maafkan dia, okay? Lagi baik you bercerai kan. Tetapi masa kita didik anak, kita kena, okay? Didik anak maafkan abang atau kawan-kawan dia yang lakukan kesilapan yang bukan sangat teruk, kan? Itulah, okay? Jadi pada saya langkah keempat ni dia ada berdasarkan satu prinsip. Bila kita sanggup maafkan orang lain, jiwa kita tenang. Itulah sangat-sangat penting, okay? Lepas tu kita boleh memupuk semangat
tanpa toleransi, tanpa tertolak ansur antara kedua-dua adik-beradik ini. Okey? Ya. Okey, selamat datang Wendy Tang dan juga Wei Ji, baru masuk ke IP Live ni. Okey, sila sharekan video ni, lepas tu tagkan 3 orang kawan, sama-sama belajar. Dia orang belajar ilmu parenting ni, supaya dia punya kawan boleh hidup dengan harmoni. Okay? Dia boleh didik anak dengan cara yang positif. Okay? Jadi kita kena mendidik anak sayang menyayangi. Okay? Langkah yang keempat ni. Okay? Sebab sikap toleransi ni dapat mengelakkan perselisihan dan juga pergaduhan antara kedua-dua adik-beradik ini. Okay? Anda setuju atau tidak? Kalau setuju, tuliskan setuju. Okay? Supaya kita adakan hubungan dua hala. Okay? Jadi, kita sebagai cikgu ke, kita sebagai ibu bapa ke, kita kena memuji adik ini. Okay? Adik, dia boleh maafkan abang yang mukul kamu, yang tumbuk kamu. Adik adalah seorang budak yang bagus. Adik memiliki hati yang terbuka. Hati yang terbuka ni seperti lautan, tak angkasa. Okay? Kita bagi pujian pada adik ni lah sebab dia sanggup, okay, memaafkan abang dia. Okay? Kita kena bersabar, kena patient, kena ambil banyak masa untuk mendidik anak kita. Okay? Jadi mendidik anak tanpa rotan ni, pada saya boleh dilakukan sejak budak atau anak-anak kita sudah 1 tahun, mulai 1 tahun bila dia sudah boleh berdiri kan, boleh berjalan kan, you boleh pakaikan cara ni. Okay? Sangat-sangat efektif. Lepas tu you memang akan dapat anak yang sangat berdisiplin. Adik-beradik tak pernah tumpuk menumpuk. Memang tak pernah tumpuk menumpuk. You jangan sampai anak sudah darjah 4 ke 5 ke 6 ke atau sekolah menengah ke, you baru pakai ni. Susah sikit lah. Boleh tapi susah. Okay? Sebab dia perangai dia sudah terkukuh kan. Okay? Jadi susah nak ubah dia. Okay? Jadi mendidik anak tanpa rotan ni, pada saya, cadangan saya mesti dibuat sejak anak-anak kita umur 1 tahun lebih. Okay? Sudah boleh start. Okay? Gunakan cara ni. Okay? Okay. Itulah cara langkah yang keempat. Okay? Jadi pergaduhan, ada perselisihan faham antara adik-beradik ni tidak akan berlaku. Okay? Ada jarang berlaku. Okay? Okay, langkah yang kelima. Kita menggalakkan yang bersalah ni, abang yang bersalah ni, bertindak memeluk adiknya. Lepas tu kita bimbing abang ni, kata, adik, kita adalah adik-beradik yang sangat baik. Saya menyayangi adik. Kasih satu kiss. Okay? Pada adik dia. Abang bagi kiss pada adik dia. Okay? Jadi perbuatan memeluk ni, dia dua orang lah. Okay? Abang kena peluk adik dulu. Okay? Lepas dia peluk, dia kena bertahan selama 1 minit. Okay? Lagi lama lagi bagus lah. Artinya hubungan antara adik-beradik ni sudah bagus, sudah positif. Okay? Lepas tu, ibu bapa kena memerhatikan sama ada kedua-dua adik-beradik ni sama-sama sudah senyum ada tidak. Dia kena tengok bila dia abang peluk adik kan, dia kena, kita sebagai ibu bapa atau atau sebagai cikgu, kita kena tengok, observe sama ada abang ni dia sudah senyum. Lepas tu tengok adik ni senyum juga. Kalau kedua-dua adik-beradik ni sudah senyum, artinya bermusuhan mereka sudah tiada. Okay?
Itulah ibu bapa kena perhatikan sama ada kedua-dua adik-beradik ini sudah bersenyuman dan juga menunjukkan keikhlasan dan kegembiraan. Itulah faktor yang sangat penting. Jadi anak-anak yang dididik bersyukur, menghormati adik-beradik itu tidak akan meminta-minta atau membandingkan kelebihan dan kemewahan orang lain. Dia akan sama-sama menghormati, bermaaf-maafan. Itulah nilai murni yang kita kena tanamkan dalam langkah 5, iaitu prinsip supaya adik-beradik ni boleh berbaik semula. Itulah kita punya tujuan. Anak adalah seperti kain putih yang dicorakkan oleh ibu bapa, atau anak murid kita juga adalah satu kain putih yang dicorakkan oleh cikgu dalam sekolah. Itulah yang menunjukkan sama ada anak murid kita atau anak murid kita di sekolah atau anak-anak kita di rumah menjadi baik atau jahat. Itulah akibatnya. Jadi kita kena bimbing dua adik-beradik ini, maaf-maafan, hormati, sayang, menyayangi. Dia orang tidak akan balas dendam. Itulah langkah yang kelima. Langkah yang keenam, last kali kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, kita peluk atau membelai yang bersalah. Lalu memuji dia. Kita kata, abang, walaupun kamu bersalah, walaupun kamu sudah bersalah, tetapi sikap abang berani mengaku salah dan berani memohon maaf dari adik yang perangai ini sangat-sangat mulia dan disanjung tinggi. Kita bagi pujian pada abang yang bersalah ni, walaupun dia bersalah, tetapi kita gunakan pujian ni untuk membimbing abang ni supaya jadi seorang abang yang sayang pada adik dia. Itu langkah yang pertama, itu proses yang pertama dalam langkah ke-6. Lepas tu langkah 6 ni ada proses yang kedua ialah kemudian kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, kita kena memeluk dan memberai yang dipukul. Kita kena peluk adik juga. Lalu kita puji adik. Kita bercakap dengan adik, walaupun si abang telah melakukan kesalahan menumpuk kamu, tetapi si adik sanggup memaafkan kesalahan si abang. Kamu adalah adik yang sangat mulia. Kamu adalah adik yang sangat bersopan tanpa akhlak tinggi. Kita bagi pujian juga pada adik. Jadi dalam langkah ke-6 ni ada dua proses. Proses pertama, kita memeluk abang yang bersalah tu. Kita puji dia boleh mengaku kesilapan dia. Kita bagi pujian dia. Walaupun dia sudah buat salah, tetapi dia boleh minta maaf dari adik dia. Itu adalah sikap yang disanjung tinggi. Lepas tu proses yang kedua, kita selain tadi memeluk, memeluk dan mencium abang yang bersalah ni, kita juga proses yang kedua, kita juga memeluk dan mencium adik yang boleh maafkan abang dia, walaupun abang tumpuk dia. Itulah prinsip yang ke-6. Kita nak elakkan kekanasan berlaku. Kalau kita sudah jalankan ke-6 langkah saintifik ini,
pada saya, budak-budak kita di sekolah ke, di rumah ke, memang akan hidup dengan harmoni. Okay? Dan hormati, sayang menyayangi. Okay? Itulah kita kena aplikasikan, okay, konsep pendidikan. Pendekatan penyayang ni adalah pendekatan atau kaedah yang saya telah lakukan, telah aplikasikan selama 20 tahun. Memang sangat-sangat berkesan, very effective. Okay? Saya sebagai seorang cikgu, saya tak marah-marah pada anak murid saya. Okay? Saya sebagai seorang ibu apa, langsung tak marah-marah pada anak kita. Okay? Jadi keenam langkah saintifik ni dijalankan dengan, okay, emosi yang tenang, percakapan cikgu atau percakapan ibu apa adalah lemah lembut, hormat menghormati. Okay? Itulah syaratnya. Okay? Kita sebagai seorang cikgu atau kita sebagai seorang ibu apa, jangan sekali-kali kita naikkan suara kita. Kalau kita naikkan suara kita, keenam langkah ni akan hancur. Okay? Sebab bila kita naikkan suara kita, kita marah pada anak kita, artinya kita tak hormat pada anak kita. Bila anak dengar suara yang kuat ni, dia satu reaction kan. Dia lagi tak suka pada cikgu, tak suka pada mak atau apa-apa kan. Itulah kena jaga-jaga. Dia ada satu peringatan. Keenam langkah saintifik ni mesti dijalankan dengan bersabar, hormati, dengan nada suara yang lemah lembut, yang kasih sayang. Okay? Baru percaya, baru kita menjalankan didikan dan asuhan yang sangat positif pada anak-anak kita. Okay? Jadi 6 langkah saintifik mendidik anak tanpa rotan ni merupakan kaedah dan pendekatan yang sangat saintifik dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak kita dalam abad yang ke-21 ni. Saya berharap semua ibu bapa dan cikgu wajib menguasai ilmu keibubapaan ni demi melahirkan generasi muda yang sangat sihat dari segi rohani dan jasmani, iaitu dari segi mental dan fizikal. Okay? Okay, saya telah mengkongsikan ke-6 langkah ini. Jadi saya berharap semua cikgu dan ibu bapa boleh gunakan, aplikasikan kaedah yang saintifik ini. Okay? Jadi sekiranya cikgu atau ibu bapa takut lupa kan, okay? Jadi you boleh pesan buku ni mendidik anak tanpa rotan. Okay? You tengok buku ni ada 126 muka surat. Okay? Jadi apakah keistimewaan buku ni? Yang satu, isi penting dia di-highlightkan supaya senang untuk kita ulang baca kan. You tengok saya sudah highlightkan buku-buku ni supaya you boleh ulang baca, okey. Senang dibaca, okey. Lepas tu dia berwarna-warni, okey. Jika ibu bapa atau cikgu ada sebarang pertanyaan berkenaan masalah didikan anak-anak, anda boleh WhatsApp kepada saya. Okay? WhatsApp pada saya. Okay? Saya punya WhatsApp adalah 013-961-6363. Okay?
Jadi semasa FB Live ini bermula, sesiapa yang sudah sharekan saya punya FB Live atau sudah tag 3 orang kawan kan, anda akan layak mendapat voucher yang bernilai RM10 untuk setiap buku. Okay? Saya ada 4 buku. Okay? Mendidik anak tanpa rawatan. Ini adalah Enneagram dan kerja berpasukan mengkaji personality manusia. Okay? Saya akan adakan FB Live untuk berkenalkan Enneagram, iaitu apakah jenis personality manusia. Okay? Macam mana kita boleh mengenali personality kita dan personality orang lain. Okay? Ini adalah dalam version bahasa Inggeris. Okay? Enneagram dan personality. Okay? Lepas tu yang buku yang keempat ni teknik belajar. Okay? Rahsia teknik belajar dan rahsia skor A. Untuk ni untuk anak murid kita, atau anak-anak kita. Okay? Jadi sesiapa yang berminat boleh tulis dalam komen. Okay? Jadi saya berharap perkongsian ilmu keibu-bapaan pada petang ni dapat memberi manfaat dan hala tuju kepada semua ibu bapa dan cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Kita berjumpa lagi dalam episod yang kemudian. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa dan juga cikgu yang sanggup meluangkan masa untuk menyertai FB Live ni. Jadi kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.